السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi, insyaallah. Tengah hari ini saya pilih tajuk yaitu mengenai Ibrahim dan Ismail, kerana kita masih lagi dalam mood raya Aidil Adha. Kita akan ke firman Allah surah As-Saffat ayat 99 hingga 107 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, berkatalah Ibrahim, Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku hendak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku, ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah memberi berita gembira bahawa dia akan mendapat anak yang penyabar orangnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, nama anak itu Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila Ismail sudah sampai umur boleh suruh, qala ya bunaysh, berkata Ibrahim, wahai ananda, inni ara fil manam anni azbahuka, sesungguhnya ayahanda melihat kamu di dalam mimpi, ayahanda menyembelih kamu. Fanzur maza tara, apa pendapat kamu? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, berkata Ismail, wahai ayahanda, buatlah apa yang disuruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayahanda akan dapati saya insyaallah dari kalangan orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika mana kedua-duanya berserah diri kepada Allah, yaitu Ibrahim bersedia untuk menyembelih, Ismail sedia untuk disembelih. Lalu direbahkan Ismail dalam keadaan wajahnya menghadap bumi. Wa nadainahu ayya Ibrahim, di saat Ibrahim hamma bertekad untuk menyembelih anaknya Ismail, terdengar suara Allah menyeru, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami begitulah, kami akan memberi balasan kepada orang yang suka berbuat baik. Inna hadza lahwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami tebus gantinya itu Ismail dengan sembelihan yang agung. Sadaqallahul azim. As-Saffat 99 hingga 107. Panjang sikit teman-teman. Walaupun panjang, kita ringkas dalam 50 minit insyaallah. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Ayat 99 surah As-Saffat. Surah As-Saffat selepas surah Yasin. Ketika mana Ibrahim mendapati bahawa tak ada faedah lagi dah mengajak kaumnya,
degil sangat kaumnya, maka dia berkata, inni zahibun ila rabbi sayahdin, maknanya saya mau ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain, nak pergi ke tempat yang lain supaya agama ini mendapat pertolongan. Sebab orang sini nampaknya tak nak tolong agama. Tak apalah, saya pergi tempat lain, kata Ibrahim alaihissalam. Wa illa farabbuhu mawjudun ma'ah. Tuhan berada bersamanya di mana-mana sahaja, di setiap tempat. Yaitu Ibrahim akan menuju ke tempat lain. Ke tempat mana? Yaitu sekira-kira tempat itu nanti akan ada orang yang mahu mendengar, mahu menerima dakwahnya. Selama mana aku pergi bersama Tuhanku, sayahdin, aku tidak akan bimbanglah. Tuhan akan beri jalan, akan beri petunjuklah, kata Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia berdoa, sambil-sambil pergi dia berdoa. Doa dia ialah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tolonglah anugerahkan. Hab mana dia anugerahkan. Anugerah ni dia tak sepadan dengan kerja lah. Anugerah lain dengan gaji. Anugerah. Ya Allah, tolonglah beri anugerah kepada saya minas salihin, zuriat yang saleh. Itu doa Nabi Ibrahim. Ai habli zuriyah, yaitu ya Allah kurniakanlah kepadaku zuriat yang salihah, mukminah. Wa nabiyullah, nabi Allah, ketika mana dia bercita-cita untuk nak mendapatkan zuriat, sudah tentu bukan tujuan pribadi. Kalau kita orang biasa mohon zuriat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa sebab. Sebabnya nampaknya semacam pribadi, iaitu kita orang biasa apabila minta zuriat dengan Allah, kenapa kita minta? Kerana kita banyak harta. Lalu siapakah yang akan mewarisi harta kita kecuali anak kita? Sebab itulah kalau lambat datang anak, kita akan berdoa kepada Allah supaya kita cepat dapat anak. Kerana untuk mewarisi harta yang ada. Yang kedua, kata guru kita, kenapa kita mohon kepada Allah untuk dapat zuriat? Sebab yang kedua ialah kerana kita akan tua. Kita akan tua. Dan bila tua, kita memerlukan khidmat, bantuan daripada anak. Subhanallah. Dapat anak bagus, okeylah. Dapat anak tak bagus, innalillah. Innalillah. Bergantung kepada pendidikan lah. Allah, layan elok ketika dia kecil, mudah-mudahan dia layan elok ketika dia besar, insya-Allah. Kita akan bergantung secara gantung manusia lah kepada yang namanya anak, kepada yang namanya anak. Tetapi Nabi tidak begitu tujuan dia minta anak. Nabi apabila dia minta anak ialah dia mahu anak membawa risalah dia juga. Kalau boleh, anak yang akan lahir itu, anaknya akan dilantik oleh Allah jadi Nabi juga. Itu Nabi lah bila dia mohon zuriat kepada Allah untuk mendapat zuriat. Waliyakunu namuzajan, supaya anak dia menjadi contoh ikutan kepada orang yang selepasnya. Orang yang selepasnya. Subhanallah, itulah doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ayat 199. Ayat 100 surah As-Saffat. Boleh guna ayat ni untuk kita juga. Untuk nak dapat zuriat yang salih. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mahu zuriatnya iaitu orang yang saleh. Orang yang saleh, iaitu orang yang akan menyebabkan orang lain jadi baik juga dengan nada dia. Itu makna minas salihin. Minas salihin. Lalu doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita nak kata bahawa
cepatnya Allah memakbulkan doa Nabi Ibrahim. Bila berdoa dengan doa begini, doa dari Quran. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhan, tolonglah anugerahkan kepada saya anak yang saleh. Maka Allah menjawab, fabasyarnahu bighulamin halim, guna perkataan fa. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami memberi kabar gembira kepada Ibrahim bahawa dia akan memperolehi seorang anak yang sifatnya sangat penyabar. Halim, mana dia? Penyabar. Subhanallah. Allah dah kabarkan. Baik, dikhabarkan oleh Allah, berita gembira, dia akan dapat anak yang halim, yang penyabar. Anak tu dah lahir ke belum? Belum. Tapi sudah dikhabarkan oleh Allah bahawa bila dia lahir nanti, anak itu sifat dia halim. Munzu sigari. Semenjak dia kecil lagi, kamu sebagai ayah boleh kesan sifat penyabar dia itu. Subhanallah. Ini berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim lama menunggu anak, tak dapat. Ya, sehinggalah dia sudah tua baru dia dapat anak yang namanya Ismail. Fa bi ghulamin halim. Al-halim iaitu orang yang boleh tenang apabila dia marah. Itu halim. Boleh kawal kemarahan. Kita kalau nak marah tak boleh kawal. Hempas terus. Walaupun nama dia halim. Pomoh orangnya. Halim, itu perangai dia. Boleh tahan marah. Bahkan orang yang boleh tahan marah ini dia panggil, ialah orang hebat. Bukanlah yang dimaksudkan orang kuat itu orang yang boleh bergusti merebahkan lawan, tetapi orang yang kuat itu ialah orang yang boleh tahan marah di saat dia marah. Itu halim. Wa yahtamilul umur, dan dia boleh menanggung apa-apa perkara dengan dalam keadaan akhlaknya yang elok. Dalam keadaan akhlaknya yang elok. Setengah daripada sifat yang kita namakan al-hilm, hilmi pun boleh, halim pun boleh, ialah dia meninggalkan menunjuk-nunjuk. Merah, tinggalkan menunjuk-nunjuk. Dan dia tidak berkata kasar walaupun dia berada di pihak yang benar. Itu dia panggil al-hilm. Walaupun dia pihak yang benar, tapi dia tak maki hamun pihak yang salah. Itu dia panggil al-hilmu ataupun halim. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ghulam iaitu anak lelaki. Ghulam. Kalau dalam bahasa yang lain, ghilman, tuan-tuan jumpa dalam Quran, ghilman, itu makna dia bidaidara. Bidaidara. Wildan, bidaidari. Budak lelaki, ghilman, bidaidara. Adalah berita gembira yang diperolehi oleh Nabi Ibrahim. Dikhabarkan kepada dia akan dapat anak yang halim, padahal budak itu masih kecil lagi, sudah ada sifat halim, hilm. Falamma balagha ma'u sa'ya. Ini kira budak ni sudah besar, membesar bersama ayahnya. Cerita dia panjanglah. Ada dah dalam minda tu, dah ingat dah sikit-sikit dari Palestin bawa ke wadi ghairi zar'in, ke Makkah, wadi yang tak ada tumbuhan, ditinggalkan di situ bersama dengan Hajar. Lalu Ibrahim mau berangkat meninggalkan mereka berdua. Lalu Hajar bertanya, wahai Ibrahim, kamu mahu meninggalkan kami di sini berdua? Ibrahim tak boleh menjawab. Dia terus melangkah pergi sehingga Hajar tanya lagi, Ibrahim, kamu mahu tinggal kami berdua di sini? Masih lagi belum boleh menjawab. Mungkin sebab di hati wallahu alam, Ibrahim terus melangkah lagi sehinggalah Hajar bertanya, Ibrahim, adakah ini arahan dari Allah? Lalu jawab Ibrahim, ya, ini arahan dari Allah. Baru boleh cakap. Dekat 3 kali jugalah baru boleh cakap. Bila Hajar dengan macam tu, kalau itu arahan Allah, Allah tidak pernah menyusahkan kita. Nabi Ibrahim meninggalkannya.
Baik, sekarang anak dia sudah membesar. Dia datanglah ziarah tu, ada cerita dia ziarah, cerita ziarah adalah. Baik, sekarang Ismail sudah besar. Besar macam mana? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. As-sa'ya, budak baru boleh suruh. Baru boleh suruh. Suruh di sini mengikut kadar yang dinilai oleh seorang bapa. Mengikut kadar yang dinilai oleh seorang bapa. Suruh benda-benda yang boleh dia buat. Ia seorang bapa yang hanan, yang penyayang, dia tak akan suruh anak dia lebih dari kudrat anak dia. Baik, sekarang Ismail umur dia sekira-kira boleh suruh. Ismail tolong ambil air kat ayah segelas. Contoh. Dia pun boleh pergi ambil. Tukar lagi air dengan air kosong. Ialah dia budak. Itu setara tu umur. Agak-agak umur berapa tahun, itu terpulang kepada kita sebagai ayah lah. Mungkin umur 7, mungkin umur 8 baru boleh suruh macam tu. Mungkin umur 5 dah boleh suruh dah. Mungkin umur 4 dah boleh suruh dah. Tengok keadaan lah atas didikan ayah anda dia. Baik, itulah umur yang disebut oleh Allah umur Ismail. Anak lelaki tunggal yang baru dapat. Subhanallah. Qala ya bunayya, berkata ayahanda Ibrahim, wahai ananda, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka. Ayah bermimpi, dalam mimpi ada orang suruh ayah sembelih kamu. Bapa bangun pagi-pagi cakap dekat anak macam tu. Anak umurnya setara tu, baru boleh suruh, baru boleh suruh. Tak kena kan tanya macam tu kan. Sebab dek, bangun. Ni hari Minggu, ni hari Sabtu ni. Begini, bangun cepat, kita mandi, kita pergi dekat sebelum kepung, kita pergi main layang-layang. Ada padang luas kat situ, mari kita pergi main layang-layang. Sepatut macam tu lah pagi-pagi kan, dengan anak kecil. Mari kita naik basikal pagi ni, kita nak merentasi bukit sama-sama. Ayah pun naik basikal, adik naik basikal. Mari kita jogging kat Titi Wangsa. Sepatut begitulah pagi-pagi. Nida, wahai ayah, wahai anak anda, semalam ayah mimpi sembelih kamu. Satu masalah yang besar. Tapi walaupun itu masalah, kerana cakap juga, kerana ini arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masalah itu selesai apabila si anak menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, buatlah apa yang disuruh. Selesailah masalah yang kritikal pada seorang ayah. Nak khabar ke tak nak khabar benda besar macam ni. Semalam ayah sembelih kamu, fanzur maza tara, apa pendapat kamu. Itu masalah. Tapi masalah ini diselesaikan apabila anaknya dengan tenang menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, buatlah apa yang disuruh. Allah menggunakan perkataan bunayya. Allah menggunakan perkataan abati. Bahasa yang sangat lembut, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil bahasa yang cukup menyentuh perasaan, kita panggil hanan. Seorang ayah dengan anak pula anak sulung. Saya ketika mempunyai anak sulung, saya juga panggil anak itu dengan bunayya. Balik kerja, kalau tak nampak anak depan mata, saya akan tanya isteri, mana bunayya? Bunayya dalam bilik air. Bunayya ada sebelah pintu. Bunayya, anak yang sangat-sangat dikasihi. Maklumlah anak sulung, bila masuk anak kedua tak ada bunayya lagi dah. Anak ketiga lagi tak ada bunayya, panggil nama terus. Tengok, bunayya, indah nama itu. Asalnya dari perkataan ibnu. Kalau kita nak panggil anak secara kasar sikit, dia panggil ya ibni, wahai anak. Mari sini.
Kalau secara lembut, ya bunayya ta'al, wahai anak anda kesayangan, datang sini. Itu bunayya. Anak pula jawab dengan lembut juga, ya abati, wahai ayahanda yang disayang, ya abati. Bukan kata ya abi, tidak, tapi ya abati. Tengok bahasa Allah guna, bahasa yang sangat lembut, menandakan kasih sayang yang sangat mendalam kepada antara anak dan ayah. Subhanallah. Ada orang Arab, dia bawa anak kecil dia bersiar di pantai, tiba-tiba anak dia lari, lepas tangan lari, ayah nak tangkap tak dapat. Lalu dia kata, ya ibna kalbush, atau bahasa Arab, wahai anak anjing. Ya ibna kalbush. Kalbush tu asal daripada kalbun. Dia nak marah sangat, ya ibna kalbush. Dia sebut depan telinga saya kan, tepi pantai. Allah, orang ni kasarnya dengan anak. Kalau anak yang benar kalbus, bapak pun kalbus juga kan. Kasar ya, kasar. Subhanallah. Dengan anak. Anak dia kata apa? Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, buatlah apa yang disuruh. Dia tak kata wahai ayah, buatlah ikut suka ayah lah. Dia tak kata macam tu. Kenapa? Kerana anak sudah kenal siapa ayah dia. Ayah dia seorang Nabi. Yang suruh siapa arahan macam ni? Wahai ayah, buatlah apa yang disuruh. Makna dia tahu dah siapa yang suruh, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan ayah dia dan Tuhan dia juga. Baik, dari mana dia tahu bahawa ayah dia Nabi? Dan cara dapat wahyu melalui mimpi, mana dia tahu? Sudah tentu si ibu yang bercerita. Sudah tentu si ibu yang bercerita. Ayahmu tu Nabi tu. Ketika ayah pergi kerja, anak dengan mak di rumah. Ayah keluar 7:30 pagi, balik 7:30 petang. Jadi mak dengan anak rapat. Mesti dia bercerita, ayah kamu tu hebat tu, dia tu Nabi tu. Dia lawan ayah dia. Mak nama Azab, sebab ayah dia semua berharga, dia lawan. Dia tanya, kenapa ayah sembah benda tak ada telinga, tak ada mata? Kenapa ayah sembah benda tak boleh buat apa-apa? Ayah, saya ada ilmu ni. Kata Ibrahim kepada ayah dia, saya ada ilmu ayah. Ilmu ni memandu ayah ke jalan yang lurus. Ayah tak ada ilmu ni, fattabi'ni, ikut saya. InsyaAllah kita akan dapat jalan yang lurus. Itu zaman muda tuan-tuan Ibrahim. Dia bercakap dengan ayah dia. Ayah dia peniaga berhala. Ayahmu tu zaman muda, raja dia lawan tu. Tu ayahmu. Raja dia lawan, Raja Namrud dia lawan. Sampai kena lempar dalam api, tapi tak terbakar ayahmu. Hebat. Ayahmu Nabi. Tengok, ibu akan berbicara mengenai ayahnya ketika ayah tak ada bersamanya. Begitulah sepatutnya kita ibu berbicara dengan anak mengenai kehebatan ayahandanya. Jangan pula kita kata, ayahmu ni pukul 12 tak balik lagi, ni minum teh ni, tak ada kerja lain ni. Nyapa betul mak dengan dia. Anak akan jadi down. Tak respect dengan ayah. Ayah balik pun dia buat tak reti, macam tak ada ayah. Sebab mak selalu rendah ayah dia. Tapi bila selalu tinggikan ayah dia, anak akan bangga. Itu cara ditarbiyah oleh ibunya yang namanya Ismail itu. Subhanallah. Sebab itu jawapannya macam ni. Dia jadi orang bijak. Ya abati, wahai ayahanda, if'al. If'al itu mana buatlah. Ini arahan dari ayah. Dia taat. Tu'mar itu arahan dari Allah. Dia taat pada ayah, dia taat pada Tuhan ayah. If'al ma tu'mar, buatlah apa yang disuruh wahai ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayahanda akan dapati saya insyaallah dari kalangan orang yang sabar. Ketika kecil dia boleh kata macam tu dah. Ini nak menyatakan bahawa itulah sifat yang disebut oleh Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Ibrahim, kamu akan dianugerahkan anak. Ini berita gembira bahawa kamu akan dapat anak yang penyabar orangnya. Baik, bila dapat tahu sifat sabar itu? Bila perkataan ini keluar dari mulut ayahnya, wahai ayahanda, buatlah apa yang disuruh, saya insya-Allah boleh sabar. Itu dia panggil halim. Terserlah
halimnya itu ketika masih budak lagi. Itu halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Peristiwa ini berlaku di Mina, dekat orang sembelih lembu korban hari Aid hari itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mana kedua-duanya menyerah diri. Aslama. Aslama, Islam. Islam, Muslim. Apa makna Islam? Menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Muslim, apa makna Muslim? Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama, baca dua harakat sebab lepas mim ada alif. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-duanya sudah menyerahkan diri kepada Allah, yaitu dengan maksud Ibrahim sudah bersedia untuk menyembelih anaknya atas arahan Allah melalui wahyu mimpi. Ismail bersedia untuk disembelih atas arahan ayah dan Tuhan ayahnya dalam mimpi juga. Subhanallah. Ketika kedua-duanya menyerah diri, watallahu lil jabin, dan Ismail merebahkan dirinya. Tak payah pelupuh lah kan. Tuan tahu pelupuh? Pelupuh ambil tali kat kaki, kat tangan tu pelupuh. Lepas tu terbah, bum. Bukan begitu. Bukan begitu. Tetapi memang kedua-duanya sudah bersedia. Ismail merebahkan diri. Watallahu lil jabin. Lil jabin, jabin maknanya dia dahi. Dalam keadaan dahinya menghadap tanah. Bukan kata terlembab macam tu. Ayah tengok kelipah-kelipah, anak tengok kelipah. Tidak begitu. Tapi sengaja anak cepat-cepat mata dia ke bumi supaya tidak bertentang mata. Kalau bertentang mata nanti takut lain pula jadinya. Ya. Watallahu lil jabin. Hamma Ibrahim hamma, tekad memang nak sembelih sungguh. Fi yadihi sikin, di tangannya pisau yang tajam. Hamma makna dia memang tekad nak sembelih atas arahan Allah Subhanahu wa taala, dan Ismail memang bersedia untuk disembelih. Tiba-tiba terdengar nadahullah, Allah menyeru. Allah menyeru, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Suara itu didengar. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi. Arahan ini hanya melalui mimpi. Bukan kata arahan soreh, arahan jelas. Tidak. Arahan melalui mimpi. Tidak soreh. Tetapi, walaupun arahan melalui mimpi, mereka berdua tetap melakukan kerana mereka mengimani, kerana wahyu diturun melalui mimpi kepada Nabi, mana-mana Nabi pun. Dan mereka mengimaninya. Lalu, mereka melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad saddaqta ru'ya, kata Allah, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi engkau. Qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami begitulah akan membalas orang-orang yang suka berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik, muhsinin. Muhsinin, seingat saya dah bagi tahu makna dia, iaitu melakukan satu-satu perkara secara lebih. Seperti contoh, salat fardu kita dah konsisten, tapi setelah fardu ada lagi kita buat sunat. Itu dia panggil muhsinin. Puasa fardu Ramadan lengkap, dan selepas Ramadan kita sambung lagi sunat. Itu muhsinin. Haji dah pergi dah, berhabis duit dah, tapi nak pergi lagi, itu juga muhsinin. Tidak haji ataupun umrah. Zakat dah bagi dah, hak fardu, dah tunai semua dah, tapi ada murah lagi. Dia memberi sedekah. Itu dia panggil muhsinin. Begitulah kami akan memberi balasan yang setimpal kepada orang yang suka berbuat baik. Muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza, sesungguhnya ini, peristiwa ini, kena sembelih, arahan sembelih ini, al-bala'ul mubin, dia adalah ujian yang memang
nyata menampakkan kamu berdua memang orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mubin, jelas, nyata. Al-bala mana dia? Ujian. Sama juga dengan perkataan al-fitnatu, juga kita sebut sebagai ujian. Bala, ujian. Bala dia datang dalam dua keadaan. Ujian datang dalam dua keadaan. Satu keadaan dia panggil bala bil khair, ujian dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Yang kedua, ujian datang dalam bentuk bisyar, dengan tidak baik. Contoh untuk bil khair, kebaikan, ujian dalam bentuk kebaikan, kita hidup senang, ayah kita orang senang, kita membesar pun dalam family yang senang, umur 27 dah pakai Honda dah, itu senang. Minyak tak payah bayar, naik kereta dia, itu senang. Senang. Itu dia panggil ujian dalam bentuk senang. Ada pula orang diuji dalam bentuk syar, bentuk susah. Besar dalam rumah yang kecil, membesar dalam rumah yang kecil. Subhanallah. Duit tak pernah cukup. Ada saja cita-cita yang tertangguh kerana tak cukup. Diuji dengan sakit, diuji dengan miskin, diuji dengan payah. Itu dia panggil bisyar. Bisyar. Ibtila dalam bentuk syar. Ibtila datang dalam dua keadaan. Sama ada bil khair ataupun bisyar. Kata guru kita, tak jadi masalah ujian datang dalam bentuk baik kah, dalam bentuk tak baik kah. Yang penting kita lulus dalam ujian itu. Yang penting Allah nak tengok lulus atau tak lulus dalam ujian tersebut. Kebanyakan orang akan gagal apabila diuji dengan bil khair. Terus dia jadi sombong, terus dia tak kenal orang kerana khair. Juga yang berjaya apabila diuji dengan syar. Bila kaki dah sakit, dulu dialah kaki pukul, dia bonza, kerja dia tarik kereta orang. Hari ini dia sudah berada di masjid. Setiap subuh dia berada di masjid. Dia bertugas sebagai syiah. Last sekali dia mati dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah benar seorang gangster Kuala Lumpur. Mati subuh, semaya subuh. Subhanallah. Subhanallah. Setelah lama bergelumang dengan dosa-dosa, minum pun dialah, kaki pukul pun dialah, kaki tipu pun dialah. Last sekali diizinkan Allah sujud, mati dalam keadaan sujud ketika solat subuh berjemaah di surau yang dia jadi syiah baru beberapa bulan. Subhanallah. Ramai orang yang berjaya bila diuji dengan bisyar. Ramai juga orang tak berjaya bila diuji dengan bil khair. Yang penting kita berjaya dalam mana-mana ujian. Itu dipanggil ibtila. Kita dipanggil bala-bala kan? Tapi terjemah tak kena. Makna dia asalnya ibtila ataupun balaun, ujian. Satu lagi ujian juga disebut dengan al-fitnatu. Al-fitnatu ataupun fitanun. Fitnatu dalam bahasa Arab ialah perbuatan mengambil besi yang berkarat lalu dibakar. Apabila dah menyala, merah menyala, karat-karat akan terasing dari rod besi yang asli. Itu dia panggil fitanun, fitnatun, juga dengan makna ujian, mahu membersihkan seseorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin adzim. Lalu kami tebus, ganti dengan sembelihan yang agung. Kerana Allah melihat ka'anna Allah, seolah-olah Allah itu sentiasa memerhati gerak-geri hambanya. Tadi di saat Ibrahim hamma bizabah, bertekad memang untuk menyembelih,
dalam keadaan biyadihi sikin, di tangannya ada sikin, tiba-tiba terdengar suara seruan dari Allah, wa nadainahu ya ayya Ibrahim, ka'anna Allah seolah-olah sentiasa memerhati gerak-geri hambanya, tak terlepas pandang walaupun sekelip mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita sentiasa membaca satu doa yang bunyinya macam ni, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Tuhan yang Hayyu, yang hidup, Qayyum yang berdiri dengan sendiri, mengurus segalanya. Birahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan ya Allah. Birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah, perelokkan keadaanku semuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain, jangan sekali engkau lepaskan daku sendirian melakukan apa-apa, walaupun sekilas pandang. Jangan engkau lepaskan aku sendirian walaupun sekelip mata. Wala takilni ila nafsi tarfat 'ain, tarfat 'ain sekelip mata. Ya Allah, mintalah jangan kau tinggal urusan aku ini sendirian walau sekelip mata. Maknanya kita nak semua gerak kerja kita, tutur kata, gerak kita, tulis kita, dengar kita, apa kita, semua diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terlepas pandang walaupun sekelip mata. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Itu yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fadainahu bi dhibhin azim, lalu kami tebus Ismail dengan sembelihan yang agung. Zibhin makna dia mazbuh, binatang yang disembelih, mazbuh, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anzalahullah, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwal kibash, yaitu kibash yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fidaan, sebagai tebusan untuk Ismail alaihi salam. Sebenarnya Allah bukan nak suruh sembelih Ismail pun, bukan itu, tapi Allah nak tengok adakah Ibrahim memenuhi arahan. Sebab itu Allah tukar dengan kibash. Allah sebut anzalahullah wa huwa al-kibashul ladzi anzalahullah, yaitu kibash yang dibawa turun oleh Allah dari tinggi ke tempat yang rendah, yaitu binatang yang mulia lah, dibawa turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mufassir, kalau kita baca dalam Ibnu Katsir, dia kata kibash itu milik anak Nabi Adam dahulu. Wallahu alam. Itu milik kibash anak Nabi Adam yang korban dulu, yang korban. Nak tunjuk siapa yang ikhlas lillahi ta'ala. Ni olok gandum, campur gandum hampa, gandum ada isi. Ni persembahkan kibash. Dia ternak banyak-banyak, pilih sekor, gemuk. Tanda diterima korban mereka berdua ialah api menyambar. Apabila dipersembahkan, api menyambar kibash. Maka balahlah dua tu sehingga membawa kepada pembunuhan pertama manusia di muka bumi. Akibat itulah dikatakan wallahu a'lam. Dan fabasyarnahu bighulamin halim. Walaupun ayat ini baca selepas Aidil Adha, dan sepatutnya baca sebelum Aidil Adha. Bila kita baca sebelum Aidil Adha, ada semangat untuk berkorban. Join korban lah kita panggil. Join korban. Saya pernah baca ayat ni sehari sebelum nak korban. Lalu dia semangat ni, ustaz tak sempat lah, orang ambil habis dah lembu. Bahagian dah penuh dah lembu kat masjid.
lewat. Kalau bagi tahu awal 3 hari sebelum, 5 hari sebelum, oh saya join dah korban. Okey, tak mengapa, kita mula tahun depan. Tak mengapa, kita mula tahun depan untuk join sama korban. Tahun ni mungkin tak sempat. Sebab apa? Baru dengar ayat. Ayat tu orang lama dah baru dengar. Tak apa, tak ada masalah. Umur masih ada, mudah-mudahan. Tahun depan. Baik, Allah Maha sangatlah Ustaz tahun ni 550 bahagian. Dia kata macam tu. Orang sebelah sana, surau sana 430 tu macam mana pula? Kita 550, mahal. Begitulah manusia kan. Time bayar kereta tak kata apa. Time bayar kereta dia tu senyum bayar. Time bayar rumah steady je bayar. Bulanan. Ini tahunan. Ya. Harganya 550. Cuba tuan-tuan bagi 12 bulan. Saya rasa simpan RM50 sebulan pun insya-Allah cukup tahun, kita sudah boleh ambil satu bahagian. Insya-Allah. Maka bermulalah di bulan ini untuk akan tiba lagi di tahun yang seterusnya untuk kita join korban. Jangan saat 2-3 hari baru semangat nak korban, tengok-tengok duit tak ada lah. Tak korban sampai bila lah kalau macam tu. Buat perangai macam tu tuan-tuan. Subhanallah. Jadi saya suggest kepada kita semua, saya dan adik-beradik, kita semua mula mengumpul daripada sekarang. Ready untuk join korban di masa akan datang insya-Allah. Ya, sebagai syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sejak mula lahir lagi tak putus-putus rezeki sampai sekarang. Tak pernah putus. Tak pernah ada kebulur kita ni. Tak pernah putus rezeki diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tunjuklah rasa syukur itu melalui korban. Ada orang ambil satu bahagian, ada orang ambil 2, ada orang ambil sekor terus. Harga sekarang 3,000, 38, 37. Subhanallah. Tapi kalau kita ambil cakna bertekad, itu tak menjadi mahal pada kita. Kerana nak banding dengan gaji 3,000, 5,000, 8,000, 8,000 itulah. Nak banding. Memang cukuplah. Memang cukuplah kalau kita mahu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan lupa joinlah korban di tahun mendatang insya-Allah. Mudah-mudahan ada berkatnya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya banyak sudah kami berikan nikmat kepada kamu. Fasalli, maka hendaklah kamu salat atas nama Tuhanmu. Atas nama Tuhanmu. Wanhar, dan korbanlah. Dua-dua fi'il amar. Fasalli fi'il amar, semahyanglah. Wanhar, sembelihlah, fi'il amar. Kata ulama diambil secara zahir, amar yufidul wujud. Amar, fi'il amar memberi makna wajib. Maka ada mazhab mengatakan korban adalah wajib bagi orang yang mampu. Ada mazhab kata pula Syafi'i lah, bukan wajib, sunnatun muakkadatun, sunat muakkad. Kenapa? Apa hujah dia? Kerana fasalli di situ sembahyanglah. Sembahyang situ sembahyang sunat Idul Adha. Maka amar selepas dia wanhar, maka hukumnya pun sunat jugalah. Sebab sembahyang Idul Adha itu sunat, sembelih pun sunat juga. Dia ambil hujah tu tuan-tuan. Apapun hukum tuan-tuan, maka cubalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan join korban insya-Allah. Saya alhamdulillah sejak mula bekerja sampai hari ini alhamdulillah. Saya bukan nak tunjuk saya banyak duit, tapi nak tunjuk marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada orang yang sudah pencen bertahun-tahun dia belum pernah join korban walau satu bahagian. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa jadi begitu? Padahal sahabat dahulu
Pada sahabat dahulu, apabila hampir hari raya korban, mereka akan bertanya sesama jiran. Soalannya ialah, kita berapa ekor tahun ni? Kita berapa ekor tahun ni? Kita berapa ekor? Kita berapa ekor? Menyebabkan suasana semangat untuk berkorban kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan semangat ini boleh bertahan lama, insya-Allah. InsyaAllah kalau ada masa lagi, kita akan push lagi, insyaAllah. Suka sangatlah kalau tuan-tuan semua, saya dan semua boleh berterima kasih kepada Allah melalui cara tadilah, insyaAllah. Seronok tuan-tuan, ada kepuasan. Ada kepuasan. Saya walaupun family tugas saya untuk sembelih, padahal saya ambil satu bahagian sahaja, bukan seekor pun, di situ pun sudah ada kepuasan. Hanya Allah sahaja yang tahu. Apatah lagi kalau seekor itu milik kita. Kita beli sendiri seekor dan kita sembelih sendiri, dan Tuhan saja yang tahu kepuasan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sembelih, disedekah-sedekahkan, mudah-mudahan akhirnya akan bertambah rezeki dan bertambah dan bertambah. Disayangi jiran, disayangi masyarakat, disayangi Allah tentunya dengan korban itu. Baik, itu semangat dari saya. Mudah-mudahan ayat ini boleh menguatkan kita. 1:45. Saya rasa untuk hari ini setakat itu dulu, insya-Allah. Nampaknya berita dari Syria, tuan-tuan, ada sedikit berita dari Syria. Nampaknya mujahidin sekarang sudah hampir menguasai istana Presiden Bashar Assad. Mana bukti? Kerana Amerika, US sudah pun menghantar tenteranya sudah beberapa minggu lepas untuk menyerang Idlib, Raqqa dan bandar-bandar yang dikuasai mujahidin. Dan yang terbaru kan, mujahidin telah menguasai satu bukit yang tinggi, yang mana bukit itu apabila berada di atas, di bawahnya ada bandar, di depan sikit Israel, dan di depan sikit Israel. Subhanallah, itu status keadaan pejuang-pejuang di sana, sebagaimana yang saya peroleh berita dari sanalah. Mudah-mudahan kita akan dapat melihat pijak sembahyang di Masjidil Aqsa suatu hari nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.